Dari sebabnya ialah kita tu tak kenal Tuhan, kita kata kita sanggup jadi saksi bahawasanya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Padahal kita tak kenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Tak ada mengaji ilmu tauhid, tak ada mengaji ilmu sifat 20. Dia kata ngaji sifat 20 ni sesak sah. Nah, tu ada Ustaz Halim ayat cak apa nama dia kata. Kalau ada ustaz mengajar sifat 20, Yusuf tak motor pergi pasar malam, pergi makan cendol. Ngaruk je kata mengaji sifat 20 tu. Tu semua tu ilmu falsafah Yunan belaka tu. Jadi Aflatun, Aristoteles dulunya dia kenal Tuhan lah. Ada ilmu falsafah Yunan. Jadi ngaji sifat 20 ni salah besar bagi dia. Ngaji Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini tu salah besar. Lepas tu nak ngaji kan? Ngaji Tuhan tak ada gitu. Weh belah. Lepas dia buat lagi pula kaunuhu qadiman. Nampak sangat dia tak ajar mengaji sifat 20. Mana ada kaunuhu qadiman? Kaunuhu qadiman guk mana pula mu? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan tu ada. Kaunuhu qadiman guk mana pula? Ini bahaya ustaz lagu ni lah hak pecah belah masyarakat habis. Tu nak lawan silibus ilmu tauhid yang sampai sekarang diguna oleh jamiah Islam yang tua-tua seumpama Al-Azhar Asy-Syarif. Di Morocco Maghribi apa universiti dia Qarawiyun itu pun silibus sifat 20 kalau usuluddin tauhidnya. Lepas tu dia nak suruh ngaji apa tauhid dia. Ni nyakit dia nak suruh ngaji hak dia lah. Tuhan ada tangan, ada kaki, ada kepala, duduk sela atas harah, turun pergi mari. Ngaji hak dia. Ngaji hak mujassimah dia, hak tajsim dia, hak jadi sesat dia. Tak kenal Tuhan lah jawab dia kan. Kenal berapa Tuhan kalau duduk mai ada tangan, ada kaki, ada kepala, selekat tubuh, supaya hak dibatukih tu. Tak kenal Tuhan dia panggil. Turun. Lepas bila yang saya naik, lepas dia turun naik. Lepas dia gamak malam ni sebutir bumi sekaligus malam kali. Kalau Tuhan ni turun daripada langit ke dunia setiap malam dengan makna turun hissi daripada atas ke bawah, mana tak naik-naik lah Tuhan. Berapa? Malam bukan sekaligus. Tempat kita malam, tempat orang boleh tentu malam lagi. Sudah pak kita malam, Tuhan turun pak kita. Lepas tu pak orang lain masuk baru masuk malam. Turun semua tak naik tu gitu. Karut akidah dia. Tu Nabi sabda. Iya nak secara lah Nabi sabda tu betul mu faham tu tak betul. Imam Malik kata mana hadis yanzilu rabbuna fi kulli lailatin, turun oleh Tuhan kami pada tiap-tiap malam. Yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Rahmat yang khusus, rahmatun khassatun, rahmat yang khusus untuk orang-orang bangun qiyamul lail. Dia akan dapat pemberian Allah yang khusus untuk orang-orang bangun semaya tahajud dan sebagainya. Tu Imam Malik. Tu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah tafsir bukan macam mung Tuhan turun naik gapo semua pelik tu. Tu tak sebi mengaji ilmu tauhid. Hak alim ulama kita sejak daripada korung ke berapa? Korung ketiga lagi. Siapalah lala ni pun duduk mengaji akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu kemah akidah tu kemah dah. Tiba-tiba sebi mengaji. Betul. Mengucap syahadat lagu mana tahu. Tu tengok. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan setengah daripada rahmat Allah Ta'ala, pemberian yang besar daripada Allah Ta'ala maknanya li'ibadihi, bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, arsala ilaihim, mengutuslah ia Allah ilaihim kepada mereka itu ibadih, kepada mereka itu hamba-hamba Allah, mi'ata alfin wa arba'atin wa ishrina alfa nabiyyin. Tu akan
124,000 orang Nabi. Tu rahmat besar Allah Ta'ala untuk kita hamba ni. Allah Ta'ala atas 124,000 para Nabi. Dan yang terakhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tak ada nabi dah kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang duk mari ada yang mengaku jadi nabi sudahlah. Tak pun mengaku jadi rasul kata ni. Ada orang dulu yang mengaku jadi rasul. Sebab apa dia kata? Sebab dalam Quran kata wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tengok dia kata. Dalam Quran Allah Ta'ala tak kata Nabi Muhammad tu penyudah bagi Rasul. Allah Ta'ala kata dia Nabi Muhammad tu penyudah bagi para Nabi. Jadi saya tak mengaku Nabi, saya mengaku Rasul. Tengok betapa bangsa jahilnya atas dahi. Nah, tapi tak neleh nak mengaku jadi Rasul. Jahil lah tu. Bapa jahil. Dah tak mengaji sifat 20 dah tu nak yawi. Kalau mengaji sifat 20 tak ada jadi gitu. Sebab dalam mengaji sifat 20 sebut dah. Disebut dah apa? Fakullu rasulin nabi, fakullu rasul, maka bermula tiap-tiap rasul tu ialah nabi, dan tidaklah tiap-tiap nabi tu ialah rasul. Itu i'jaznya Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala tak kata walakin rasulallahi wa khatamal mursalin. Tu tak kata gitu. Tu yang kata tidak adalah Nabi Muhammad tu ialah bapa pada laki-laki di kalangan kamu. Bahkan Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penutup bagi sekalian para nabi. Habis situ. Bila sebut kata penutup bagi sekalian para nabi, maka tak ada dah nabi kemudian daripada Nabi Muhammad, apatah lagi rasul kemudian daripada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab tiap-tiap rasul tentu nabi. Gitu Tiba-tiba yang mengaku saya rasul tapi bukan nabi. Tak nampak bodoh apa. Fardu ain tak lepas tu. Kira apa tu? Tak ngaji sifat 20 lah tu. Ada ustaz suruh tubik masjid, pergi duduk makan cendol, pergi duduk mana ni Pak Samala. Kalau ada ustaz ngajar sifat 20, nak wih lahir orang ni kan gini, nak bagi lahir orang-orang hak sesat. Tu tengok. Kalau Tuhan kata walakin Rasulullah wa khatamal mursalin, boleh jadi ada yang mengaku jadi nabi. Saya nabi ni tapi bukan rasul. Sah tak dari segi ilmu? Sah. Sebab ada saja nabi hak bukan rasul. Betul tak? Tapi dah i'jaznya Al-Quran, Allah Ta'ala tak kata walakin Rasulullah wa khatamal mursalin. Allah Ta'ala kata wa khataman nabiyyin. Maka sebab tu orang hak bodoh tak lepas fardu ain ngaku dia rasul tapi bukan nabi. Setara tu bodoh pun ada pengikut nak yawe. Allah. Tak ada arah dah. Ocik-ocik lah tu. Ramai lah tengok dalam YouTube ada. Kami punya rasul dah akui kami masuk syurga. Kamu punya rasul ada tak? Jamin kamu masuk syurga. Tu ada pengikut tu. Nak ayatnya Allah. Sebodoh tu fardu ain tak lepas pada mengikut. Tak ada arah. Ayat masyarakat kita ni teruk tak teruk. Sebab tu kalau kita mengaji je orang panggil ilmu sifat 20, insya-Allah kita tak akan ditipu oleh ajaran-ajaran sesat, insya-Allah. Tu jaminan. Sebab memang betul akidah ahli sunnah wal jamaah ni dia sipu kemah laka dah. Tak kira dari segi apa benda, apa perkara, apa perbahasan. Pasti. Apa ada cerita di Kota Damansara mula ada seorang syekh tarekat. Tak maya ya. Tak semaya. Anak murid tanya kenapa syekh tak semaya? Dia kata bermula sembah, bermula juga. Apa kita jawi lama kata. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Ayat tu nampak aja kemal lah kalau hak bodoh gak, masya-Allah. Madat ya Syekh, masya-Allah Maulana, Habibuna Rabbana apa ni. Tapi kalau yang ngaji sifat 20, dia boleh tapar situ selalu Syekh. Syekh pala tai. Fardu ain tak lepas ni, akidah kafir ni. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu akidah falsafah, akidah kafir tu.
Betul tak? Dalam sifat 20 tu bahas tu. Bisalasatin kafaral falasifatul aida idza ankaruha wahyal musbatta ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maita. Dalam apa? Dalam ilmu apa? Sifat 20. Tiba-tiba you suruh tu pakai cendol. Tak gila ustaz ni. Nak jadi lahir orang sesat gini Nah, bisalasatin kafaral falasifatul aidah. Dengan sebab 3 perkara dikafirkan puak falasifah oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa falasifah tu dikafirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah? Iz ankaruha wahyal musbattah. Karena mereka ingkar 3 perkara tadi. Padahal 3 perkara tu sabit dengan dilalah qat'iyyah. Gapo 3 perkara tu? Pertama, ilmun bijuz'iyyin. Falasifah kata Allah Ta'ala tak mengetahui dengan secara detail, juz'i. Allah hanya tahu kulli, umum saja. Allah Ta'ala tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir, Allah tak tahu. Kafir falsafah. Allah tahu tak rambut kita, tahu. Berapa helai rambut, Allah tak tahu. Kafir falsafah. Sebab apa? Sebab mengingkari ilmu Allah dengan secara detail, juz'i. Kita dah, Allah Ta'ala tahu dengan secara detail lah. Berapa lah bulu rambut ada tubuh kita, Tuhan tahu belakang. Tuhan tahu berapa rambut kita, bulu tahu. Berapa helai, berapa urat pun Tuhan tahu. Berapa Tuhan tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir di pantai pun Tuhan tahu. Itu. Nah, kafir falsafah, kafir. Wa hudusu awalimi, bahar wa alam. Falasifah kata dak, bikidamil alam. Alam ni qadir. Tapi tak. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun manusia dengan segala jasad-jasad mereka padahal dahulunya mereka mayyit. Falasifah kata dak, akhirat esok kita dibangkit dengan roh saja, tidak dengan jasad. Nampak tak? Pentingnya mengaji sifat 20 tu, jangan buat ramai. Dia mau kata kalau mengaji tu boleh tak apah lalu syekh situ. Bukan syekh, dia seh mu ni. Fardu ain tak lepas. Nah, apa bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Nah, bangkit bertemu dengan Tuhan roh dengan jasad. Bukan roh saja. Kalau etikad roh saja kafir kita. Tengok. Fardu ain tak lepas. Nah, patut nak dengar wah ustaz kata kalau orang mengajar sifat 20 turun pergi pakai cendol pergi duduk pasar malam. Jangan duduk mengaji, bahaya. Nak layak jadi mengarut lagu ni lah. Nah. Tu habis. Dah habis tu. Tu tengok. 124,000 para nabi Allah Ta'ala utuskan kepada hamba-hamba dia ni untuk apa kerjaannya? Yu'allimunan nasa nuskhatal kimiyai, mengajar mereka itu 124,000 para nabi itu an-nasa akan manusia. Mengajar apa? Nuskhatal kimiyai, akan nuskhah apa? File kita kata. Ni akan file. Nah, tu proses untuk mati dalam iman dan Islam. Seolah-olahnya ya ada orang panggil tiap-tiap rasul nabi ni kayak ada kitab macam kita beli TV ke, beli peti sejuk ke berapa, dia ada orang panggil apa, file dia, buku apa, katalog lah. Buku kata ada. Jadi kalau kita duk tengok go tu saja nak pasal tu jawab dia. Tak wilek-wilek jatuh jadi. Balik awal tu. Maka kena ada orang hak pandai. Ini skru ni masuk sini untuk ajar kita pula. Selain daripada ada buku tu, kena ada orang mengajar pula. Begitulah para nabi, para rasulnya, mereka ni nak mengajarkan manusia akan file nuskhatal kimiyai, akan file atau dokumen untuk bahagia dunia dan akhirat. Wa yu'allimunahum, dan mengajar mereka itu 124,000 para nabi itu, hum akan mereka itu an-nasa akan manusia, kaifa bagaimanakah, bitapakah, yaj'alunal qalba, menjadi mereka itu an-nasa al-qalba akan hati-hati, fi kuril mujahadati, di dalam lingkungan mujahadah. Nah, lagu mana kita nak jadi hati kita sentiasa duduk dalam keadaan jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah.
Itu para nabi, para rasul lah yang mengajarkan kita. Wa kaifa yutahhirunal qalba. Ini Allah pada kata kaifa yaj'alunal qalba. Ai wa yu'allimunahu, dan mengajar mereka itu 124,000 para nabi itu hum akan mereka itu annasa manusia. Kaifa yutahhirunal qalba. Bagaimanakah mereka itu manusia nak menyucikan akan hati mereka minal akhlaqil mazmumati, daripada akhlak-akhlak yang dicela oleh Allah Taala. Para nabi, para rasul mai ajar. Tu bukan orang lain dah. Nah, jadi ilmu tasawuf ni ilmu daripada nabi rasul. Nah, ilmu nak cuci hati. Yang kata ilmu ni kotor, lebih kotor daripada ayat cah. Ustaz tu juga. Orang tu lah cakap ngaruk ni dia belaka. Tak betul? Tadi je suruh orang tu baik ngaji sifat 20. Nah, apa tu? Nak suruh beranak pinak hak jenis pahal sesak-sesak. Lepas tu ilmu tasawuf pula dia kata jangan mengaji kotak, dia kata kotak lebih kotak daripada ayat cak lagi. Pula padahal ilmu ni ilmu nak bersih ke akal hati. Siapa hak ajar? Nabi, para rasul hak ajar. Lagu mana nak cuci hati? Wa kaifa yutahhirunal qalba minal akhlaqil mazmumati wa kaifa yu'addunahu li turuqis safai. Tu panjang dah tu kat pukul 9 ni. Wa kaifa yu'addunahu, dan nabi rasul 104,000 ni jugalah yu'allimunahu, mengajar mereka itu hum akan mereka itu annasa manusia. Kaifa, bagaimana, bitapakah, bagaimanakah yu'addunahu, nak membawa mereka itu manusia hu akan dia qalbah, akan dia hati, lituruqis safai, kepada jalan-jalan safi. Apa jalan-jalan bersih? Nak jadi hati itu jadi bersih, bagaimana nak bawa hati kepada jalan yang bersih? Kena ada syariat. Bukan kata jaga hati saja. Saya ni nampak je pakai skirt gini, pakai coli gini, tapi hati saya baik. Abahmu ayat dia. Nah, saya tak semayang pun hati bersih. Cikmu. Yang gitu dah lulut tu ni. Nak jadi hati bersih tu ada jalan dia. Turuqis safa ni lah turuqis syariah. Nah, kalau orang semaya pun masih lagi cemah hati, kalau tak semaya, kau lagi sangat cemah hatinya. Tu lagu tu Dia sini. Tu lagu tu. Dia kata, "Maya pun hati kotor, gapo? Pahmu tak semaya? Lagi kotor." Tu. Orang hak semaya pun belum tentu cuci. Kalau hak tak semaya, kau lagi sangat kotornya. Itu. Ni kata syariat itu mesti. Kenapa? Kerana mata kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, ini anggota zahir yang menghubungkan kesannya kepada hati. Cakap duk berzikir lah kalau makan reba kan. Nah, patut tahu nak tahu mana reba tak reba, kena mengaji muamalat, kena ngaji ilmu fiqh. Nah gitu ini. Aduh ngatik sampai utuh balasah tu duk makan reba gitu. Dah itu ni. Cuci hati. Cemah kotor. Nah, tu. Maka kena mengaji ilmu syariat dengan hakikat ni tak boleh pisah. Nah, kalau tak ada salah satu, maka tidak sebenar-benar berhakikat dia dengan hakikat agama. Nah itu. Tu kama ay wazalika yu'allimuna an-nas wazalika yu'allimuna an-nasa ni kainun kama, dan bermula demikian itu mengajar para nabi, para rasul 124,000 tu akan manusia seperti mana barang qala subhanahu wa ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita berhenti situ dulu dah. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran ni panjang sikit ni. Nak syarah dia kan. Kalau baca terjemah tu cepat selalu. Dah berapa saat aja. Apa makna kitab, apa makna hikmah.